Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanani binti Mat, nombor matrik A174317. So, hari ini saya akan membentangkan hasil kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Norma Baharu dalam Keruntuhan Rumah Tangga, Kajian Kes di Negeri Selangor. Penyataan masalah yang pertama dari segi faktor penceraian. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, kes-kes penceraian sebenarnya berlaku kerana kesalahfahaman, wujudnya orang ketiga, berkahwin terlalu muda, tidak mempunyai tanggungjawab, enggan dimadukan dan sebagainya. Tambahan pula, campur tangan daripada mertua serta ketagihan dadah juga menjadi faktor berlakunya penceraian di Malaysia. Oleh itu, tindakan sewajarnya harus dilakukan oleh kerajaan bagi menangani masalah penceraian di Malaysia. Yang kedua ialah dari segi statistik penceraian. Menurut Jabatan Kemajuan Islam iaitu JAKIM, penceraian telah direkodkan adalah sebanyak 20,529 kes pada tahun 2017. Namun pada tahun 2016 dicatatkan sebanyak 48,777 kes yang melibatkan pasangan beragama Islam. Telah direkodkan sekitar Januari hingga Julai hampir mencecah 50,000 kes. Menurut Datuk Azizah Muhammad Dun, terdapat 3 negeri yang mencatatkan kes tertinggi iaitu Selangor sebanyak 7,731 kes, Sabah 6,638 kes dan Johor sebanyak 4,700 kes. Seterusnya ialah objektif kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif, iaitu objektif yang pertama, menguraikan konsep penceraian menurut perspektif Islam. Objektif yang kedua iaitu mengkaji faktor dan kesan akibat penceraian dalam kalangan masyarakat di negeri Selangor. Dan objektif yang terakhir itu menganalisis data-data penceraian ketika pandemik COVID-19. Akhir sekali ialah hasil kajian. Berdasarkan kepada objektif kajian telah dijelaskan, hasil kajian yang pertama ialah konsep penceraian menurut perspektif Islam. Dalam Islam, penceraian ini dikenali sebagai talak yang bermaksud melepaskan atau meninggalkan perkahwinan. Manakala dari segi istilah pula, terputusnya ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak secara sukarela kepada isterinya. Ini menurut Wahbah Zuhaili pada tahun 2001. Dalam Islam, talak ni hukumnya adalah diharuskan, namun akan berubah, ianya boleh berubah menjadi haram, sunat, makruh dan wajib mengikut kepada keadaan ataupun situasi seseorang itu. Hasil kajian yang kedua ialah dari segi faktor serta kesan akibat penceraian dalam kalangan masyarakat di negeri Selangor. Objektif kedua ni saya menggunakan kaedah kuantitatif iaitu soal selidik. Berdasarkan kepada kaji soal selidik, hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden menyatakan bahawa masalah kewangan menyumbang kepada keruntuhan rumah tangga ketika pandemik COVID-19. Manakala dari segi kesan pula, ianya terlebih kepada diri sendiri kerana harus menyesuaikan diri selepas bercerai ketika pandemik COVID-19. Hasil kajian yang ketiga ialah mengenai statistik penceraian di negeri Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa penceraian sekitar Mac 2020 sehingga Mac 2021 di negeri Selangor mencatatkan rekod sebanyak 9,460 kes ketika pandemik COVID-19. Permohonan penceraian yang didaftarkan paling banyak adalah di daerah Petaling Jaya iaitu sebanyak 877 kes. Namun, permohonan banyak diluluskan ialah di Shah Alam dengan 585 permohonan. Statistik atau data ini diperoleh daripada JAKIS. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.